Sekitar tahun 2000, negara kita pernah digegarkan dengan satu insiden yang agak mengejutkan, iaitu kemunculan satu organisasi militer yang dikenali sebagai nama Al-Ma'unah. Apa tujuan Al-Ma'unah dan siapa dalang di sebalik organisasi militer ini? Kalau nak tahu, Al-Ma'unah ni merupakan sebuah organisasi pengganas militer yang bertapak di Malaysia dan dikenali dengan kisahnya yang melakukan pencerobohan nekat ke atas sebuah kem regimen askar wataniah. Dikatakan pada tanggal 2 Julai tahun 2000, kumpulan ini berjaya melarikan sejumlah besar senjata api dari stor persenjataan selepas berjaya memperdayakan pegawai kem tersebut. Kemudian kumpulan ini membawa kesemua senjata yang dicuri itu dan mendirikan sebuah penggalan rahsia di kawasan hutan berhampiran perkampungan di Bukit Jenali, Sabah, Perak. Secara ringkasnya, nama penuh organisasi ini dikenali sebagai Persaudaraan Ilmu dan Al-Ma'unah. Ia merupakan satu pertubuhan yang terlibat dalam ilmu persilatan yang turut menggunakan tenaga dalaman dan juga mempelajari ilmu perubatan tradisional Islam. Tapi apa yang dimaksudkan dengan Al-Ma'unah? Dipercayai kononnya Ma'unah bermaksud sesuatu yang amat luar biasa akan berlaku kepada orang-orang Islam yang dalam golongan sederhana. Pertubuhan ini juga dikatakan mempunyai keahlian seramai 1000 ahli yang berpusat di Malaysia, Brunei, Singapura, Mesir dan Arab Saudi. Ketua militan Al-Ma'unah dan misi menggulingkan kerajaan. Walaupun pertubuhan ini dikatakan mempunyai ahli seramai 1000 orang, tetapi mereka yang terlibat dalam misi menggulingkan kerajaan Malaysia adalah selamai 29 orang sahaja yang dipimpin oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali. Ketua militan ini dikatakan sangat bijak meyakinkan ahli kumpulannya untuk menyertai misi tersebut dan memberitahu ia memiliki ilmu tertentu dan boleh membuatkan pengikutnya kebal jika diserang. Kumpulan ini turut termasuk seorang major daripada Tentera Darat Malaysia semasa mereka membuat pencerobohan ke kem regimen askar wataniah. Dikatakan mereka lengkap berpakaian seperti pegawai kanan tentera dan pelagak melakukan pemeriksaan mengejut ke atas kem batalion 304 Regimen Askar Wataniah di Empangan Temenggor, Kerik, Perak. Boleh nampaklah kumpulan ini mempunyai perancangan rapi untuk melakukan pencerobohan tersebut. Nak tahu berapa banyak senjata yang mereka ambil? Sebanyak 114 laras senjata api pelbagai jenis bersama 18,000 butir peluru dilarikan. Memang betul-betul nak berperang. Di Bukit Jenali, mereka mendirikan kubu mereka sendiri dan melakukan latihan dengan senjata yang dicuri. Bunyi tembakan yang jarang didengar oleh penduduk sekitar akhirnya telah menarik perhatian pihak polis. Tetapi kumpulan tersebut tetap membuat persediaan untuk menjayakan misi mereka, termasuklah mengumpulkan bekalan makanan dan membawanya ke kubu mereka di Bukit Jenali. Bukit Jenali dikepung. Seramai 300 orang anggota tentera telah dihantar ke kawasan persembunyian kumpulan itu bagi mengepung dan menyekat pergerakan mereka. Kemudian PDRM pula telah ditugaskan untuk mengambil alih operasi tersebut dan sepasukan anggota polis dihantar untuk menyusup masuk ke dalam perkemahan Al-Ma'unah. Namun dua anggota polis, iaitu Sarjan Muhammad Shah bin Ahmad dan Korporal Detektif Saga Deben, serta seorang penduduk kampung bernama Jaafar bin Putih dan seorang anggota komando ATM Trooper Matthew Anak Medan telah dijadikan tebusan oleh Al-Ma'unah. Selepas kumpulan itu mendapatkan tawanan melalui radio komunikasi, mereka memberitahu kepada pihak polis bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur sekiranya tuntutan ke atas Perdana Menteri Malaysia ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk melepaskan jawatan dalam masa 24 jam tidak dipenuhi. Memang dengan macam satu plot dalam sebuah filem, tapi ia benar-benar berlaku satu ketika dahulu. Anggota militan berjaya dipujuk untuk serah diri. Pada pagi 5 Julai, seorang anggota Al-Ma'unah iaitu Abu Bakar Ismail telah ditembak oleh pasukan keselamatan. Sebagai tanda balas, Amin dan orang-orangnya membalas tembakan, tetapi kemudian keesokan harinya pihak polis menggunakan pendekatan psikologi dan memasukkan aspek keagamaan, emosi dan kekeluargaan untuk memujuk ahli kumpulan Al-Ma'unah menyerah diri. Hasilnya, dua anggota kumpulan tersebut akhirnya menyerah diri. Menjelang tengah hari pula, kira-kira 9 lagi ahli kumpulan telah berjaya dipujuk untuk menyerah diri. Sebelum Amin berjaya ditumpaskan,
dia berhadapan dengan seorang pegawai tentera iaitu Lieutenant General Datuk Zaini Muhammad Said dan cuba menembaknya dari jarak dekat. Tetapi Zaini bertindak tangkas dengan menepis laras senjata Amin dan tembakan tersebut terkena salah seorang anggota militan. Pergelutan kira-kira seminit itu akhirnya menumpaskan ketua militan kumpulan Al-Maunah. Kejayaan tersebut juga menandakan tamatnya operasi selama 4 hari pasukan polis dan anggota tentera di Bukit Jenalik. Bagaimanapun, krisis tersebut telah mengorbankan nyawa 2 anggota keselamatan iaitu Saga David dan juga Trooper Matthew. Kedua-duanya merupakan anggota keselamatan yang telah dijadikan sebagai tebusan oleh kumpulan itu. Mereka juga dikatakan telah disiksa dengan kejam semasa menjadi tebusan. Apa-apa pun, tragedi ini disifatkan sebagai satu ancaman besar dalam negara dan tidak terlintas dalam fikiran ia akan berlaku selepas negara mencapai kemerdekaan.